Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini merupakan video penerangan ataupun kita panggil video penerangan lebih lanjut berkenaan dengan anggaran pengeluaran hasil. Sebelum ni saya dah buat review sikit berkaitan dengan anggaran pengeluaran hasil dan cara-cara penetapan dia berkaitan dengan pendaftaran komoditi ke dalam PPK itu sendirilah. So seterusnya saya akan tunjukkan fungsi-fungsi yang kita boleh gunakan dalam anggaran pengeluaran hasil ni dan juga kepentingan-kepentingan dia lah. Saya rasa fungsi ni amat membantu PPK untuk membuat anggaran hasil yang akan diperolehi pada masa-masa akan datang lah. So sebagai contoh, saya log masuk sebagai pengurus besar. So saya log masuk sebagai pengurus besar. So kalau tuan-tuan pergi kepada menu jadual tanaman ni, dan kita ada sub-menu anggaran pengeluaran hasil. Kalau tuan-tuan klik, tuan-tuan akan dibawa ke halaman anggaran pengeluaran hasil lah, dan tuan-tuan boleh pilih mengikut komoditi yang ada. Cuma saya nak terangkan semula, data-data ni semua diambil kira berkaitan apa yang tuan-tuan daftarkan pada profil pertubuhan peladang tuan-tuan, iaitu pada section komoditi ni lah. So data-data ni semua seperti anggaran tempoh penuaian dan juga jadual penuaian dia ni. So benda ni semua akan diambil kira dan diproses dalam halaman anggaran pengeluaran hasil ni lah. So sebagai contoh, kita dah masukkan data untuk cili merah ni dan juga data untuk halia ni lah. So untuk halia kita buat 1 minggu saja dengan 1 hari penuaian. Tapi untuk cili merah kita buat 9 minggu penuaian dan setiap minggu tu ada 3 kali tuai lah. 3 hari tuai. So data-data ni akan diambil kira dan dimasukkan ke dalam proses pengiraan anggaran pengeluaran hasil ni. So bila tuan-tuan klik, so tuan-tuan boleh buat pilihan komoditi kat sini lah. So berdasarkan komoditi yang tuan-tuan dah daftarkan dalam PPK tuan-tuan. So kalau tuan-tuan lihat kat sini, data dia adalah seperti yang berikut. Yang berwarna hijau ni merupakan minggu terkini lah, minggu yang sekarang ni. Sekarang ni kita berada di minggu 6 April hingga 10 April ni lah. So data ni tuan-tuan boleh buat semakan. Sepatutnya untuk 6 hari bulan, hari Isnin, tuan-tuan sepatutnya akan menerima 220 kilogram cili merah dari projek ahli tuan-tuan lah. Dan ni keseluruhan untuk minggu ini. So data ni pun penting tuan-tuan boleh tahu, daripada 220 kilogram ni bersamaan dengan datang dari satu projek dan juga berapa polybag. So data ni tuan-tuan boleh buat semakan dan juga tuan-tuan boleh buat perbandingan lah setelah habis proses jual beli pada 6 April ni. Contoh pada sebelah petang nanti tuan-tuan boleh buat semakan, ada tak hasil ni dapat dicapai ataupun terlebih ataupun berkurangan lah. So dari situ tuan-tuan boleh buat semakan. Dan juga kelebihan dia, tuan-tuan boleh tahulah untuk satu projek ni ahli mana yang terlibat. Kalau kat sini dia ada 10 projek, nanti kalau tuan-tuan klik pada senarai projek ni, dia akan senaraikan 10 projek tu lah. So tapi dalam data kita ni, saya sebagai contoh ni ada satu saja. So maksudnya kalau kita semak di sini, bermaksud satu projek ni adalah hasil daripada projek Encik Amirul ni.
So berdasarkan data ni dia start tanam 1 Januari 2020 dan juga dia akan start tuai pada 15 bulan 3 2020. So dia adalah minggu keempat. Okay, so kalau tuan-tuan tahu, kalau tuan-tuan perasan minggu keempat ni adalah dari hasil ni. Okay, kalau tuan-tuan lihat minggu keempat bersamaan dengan 2.22 kilogram. So kalau kita buat semakan tadi, okay, dia ada 1000 polybag darab dengan 0.22 kilogram tu. So maksudnya untuk hari 6 April ni, hari Isnin ni, hasil ladang atau hasil projek Encik Amirul ni akan membawa 220 kilogram. Okay, so yang tu bergantung pada data seberapa banyak projek yang berdaftar lah dengan sistem tuan-tuan ni. Okay, so penerangan dia seperti itu. So dari situ tuan-tuan boleh buat semakan lah. Untuk esok pula atau untuk hari Rabu, hari lusa ni, Rabu, tuan-tuan sepatutnya akan dapat 160 kilogram pula. Dan untuk jumlah keseluruhan untuk minggu ni adalah 600 kilogram. Okay, dan tuan-tuan boleh buat jangkaan untuk tarikh-tarikh akan datang lah. Sebagai contoh nanti untuk 18 Mei ni sepatutnya tuan-tuan dah boleh tahu. Dari sini tuan-tuan dah boleh, setiap PPK tu dah boleh buat anggaran keuntungan dia sebenarnya. Okay, begitu juga kita akan sediakan proses anggaran dalam bentuk bulanan. Okay, so contoh untuk bulan lepas kita dapat 310 kilogram dengan berdasarkan projek yang ada, dan juga untuk bulan ni sepatutnya kita dapat 4250 kilogram, dan juga bulan depan kita akan dapat kemasukan jumlah komoditi 20,000 kilogram lah ataupun 20 tan. Okay, so data-data ni akan bergantung pada senarai projek yang ada lah. Senarai projek yang ada di sini. Okay, so sebagai contoh lagi, kalau tuan-tuan lihat pergi kepada halia. Okay, halia, projek halia kita dah masukkan, saya dah masukkan contoh kat sini. Kita ada satu projek halia iaitu diusahakan oleh Nurul Atika ni. Kalau tuan-tuan lihat pada pusingan pertama dia ada 1000 polybag dan hasil tuai dia bermula pada 10 April. So kalau tuan-tuan buat semakan kat sini, okay, so data dia adalah lebih kurang beginilah data untuk halia. Okay, dan tuan-tuan boleh tahulah untuk 10 April ni adalah minggu keempat juga untuk tanaman ni. Untuk halia 10 April sepatutnya dia berada di sini. Semakan. Projek. Okay, dia akan start pada tuai pada 10 April. Okay, so 10 April dalam tarikh yang sinilah dia anggarkan. So halia pusingan pertama adalah minggu pertama dengan 1000 polybag bersama dengan 800 kilogram. Okay, so serba ringkas penerangan untuk anggaran pengeluaran hasil ni adalah lebih kurang yang saya dah tunjukkan.
Cuma SOP dia bergantung pada PPK tuan-tuan dan juga bergantung apa yang tuan-tuan masukkan pada proses pendaftaran komoditi ni lah. Okay? So data-data ni akan memainkan peranan penting dalam proses pengiraan jadual, pengiraan anggaran pengeluaran hasil. Okay, harap tuan-tuan faham dan kita akan teruskan dengan video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.